Selamat petang semua. So, untuk video ini, saya ingin berkongsi tentang macam mana kita nak start guna Google Classroom. Sebelum saya ingin memperkenalkan cara penggunaan untuk Google Classroom, di sini saya ingin membantu cikgu untuk clearkan atau menjelaskan kekeliruan, confusion antara RPH, Google Drive dan Google Classroom. Sebab kadang-kadang saya akan dengar cikgu kata, boleh tak, kenapa saya punya Google Classroom tak boleh masuk? So, bila kita masuk ke Google Classroom, itu adalah bukan cikgu yang nak. Sebab apa yang cikgu yang nak buat adalah, cikgu nak siapkan RPH. So, di mana kita buat RPH? Kita buat RPH dalam Google Drive. Tapi Google Classroom dia adalah satu platform untuk e-pembelajaran. Jadi, saya nak berkongsi. Kalau kita nak buat RPH, kita dah buka Explorer, kita type Google Drive dan tekan sahaja My Drive dekat sini. Kita sign in account kita yang berdasarkan yang telah diberikan oleh KPM. Selepas kita dah sign in, ia akan keluar paparan Google Drive. So, Google Drive adalah tempat kita untuk buat RPH. So, ini adalah Google Drive. Okay. So, kalau saya nak guna Google Classroom, macam mana saya nak guna? Okay, sekarang kita pergi ke Google. Google, kita typekan Google Classroom. Maka kita akan nampak ikon ini. So, ikon ini adalah Google Classroom. So, kita tekan classroom.google.com dan kita sign in mengikut email yang telah diberikan oleh KPM. Dan sekarang kita nampak paparan yang berbeza akan dikeluarkan. So, ini adalah Google Classroom. Okay, so kamu nampak sini adalah kosong. Di sebelah kiri ada classes, calendar, settings. Dan di sebelah kanan kita ada satu button tambah. Lepas tu ada 9 dot dan juga kita punya icon account. So biasanya kalau cikgu first time login, soalan yang akan tanya adalah adakah anda cikgu atau pelajar? So cikgu tolong klik teacher, I'm a teacher. Sebab kalau cikgu klik I'm a student, maka cikgu tak akan ada function create class. Hanya cikgu dapat membina kelas untuk Google Classroom. So, sekarang apa yang kita nak buat adalah kita create class. Create class, tuliskan kelas yang kita nak create. Contohnya, saya mengajar pendidikan civic. Dan saya tuliskan tingkatan 5. Okay. Kalau boleh, saya cadangkan kita terus gabungkan. Gabungkan semua dalam satu e-class supaya kita tak payah buat banyak kali. Of course, kita boleh copy paste. Cuma lagi senang sebab yang penting kita nak menyampaikan benda yang sama kepada pelajar-pelajar dari kelas yang berbeza. Okay. Untuk section, dia tidak diperlukan sebab di sekolah kita tak ada bahagian contohnya lawyer ataupun engineering, tak ada. So, tak payah isi. Okay, kalau cikgu nak isi pun tak apa. Dia tak akan affect apa-apa. Subjek, sebenarnya sama juga pendidikan civic. Tapi saya dah namakan pendidikan civic dekat nama kelas. So, sebenarnya ini isi, tak isi pun tak apa. Untuk room pun tak kisah. Okay, cikgu tulis 101, tulis apa-apa nombor pun tak apa. Yang penting kita dapat createkan kelas. So, kita klik create dan kita dapat membina satu kelas. Okay, so dia akan keluar paparan macam ini. Okay, so pendidikan civic tingkatan 5, kelas kod. So, kelas kod ini adalah satu kod untuk kita kongsi kepada pelajar. Okay, kongsi kepada pelajar supaya mereka boleh join kelas ini melalui kod yang diberikan oleh cikgu. So, tadi kita ada nampak button
create class. Dan pelajar hanya ada join class saja. So bila mereka tekan join class, mereka terus masukkan kod yang diberikan oleh cikgu dan mereka klik join, maka pelajar dapat masuk. Okay, so kembali kepada platform pendidikan civic. So kita nampak sini upcoming no work due soon. Okay, kita tak berikan kerja lagi. Okay, and then di sini kita boleh sharekan apa-apa information. Contohnya, selamat petang, hai, semoga sihat. Okay, kita boleh type apa-apa je. Dia seperti function dalam Facebook. Okay, dan kita juga boleh lampirkan apa-apa file atau link ataupun YouTube. Okay, dan bila saya mau post, saya boleh post dengan segera ataupun mungkin saya tak mau post hari ini. Saya mau post untuk hari esok. Saya mau dia post secara automatik. Saya boleh jadualkan post ini pukul berapa. Contohnya, saya nak 1 hari bulan 4 pada pukul 8. Saya boleh schedule. Okay. Jadi ini adalah sedikit penggunaan untuk stream. Okay, stream. Okay. Yang penting first kita kena add pelajar kita. So kita pergi kepada people dulu. Okay, discard. Okay. Kita pergi kepada people. So kalau contohnya pendidikan civic ada 2 orang cikgu ajar. Saya dengan cikgu lain. Okay, contohnya cikgu B. So saya boleh invite dan saya typekan dia punya email dekat sini. Saya invite dia untuk masuk. Okay, untuk pelajar, contoh saya ada 2 kelas. Okay, saya ada kelas 5 SAIS, 5 ST. Macam mana saya nak add mereka? Okay, kalau mereka tak gunakan kod. Okay, cara saya, cikgu tak payah beri kod sebenarnya. Cikgu terus add mereka. Okay, terus invite mereka. Oleh itu, cikgu tekan button invite students. Cikgu tak payah type email untuk setiap orang. Okay, sebab cikgu Penny telah share senarai ID pelajar mengikut kelas. Oleh itu, apa yang cikgu boleh buat adalah pergi kepada Excel. Contohnya, ini adalah pelajar-pelajar yang saya nak add ke dalam pendidikan civic. Okay, so seperti cikgu nampak, semua ini adalah ex-student. So ini sebagai sampel ID. Dan semua ini ada ID sebenarnya, tapi saya hidekan sebagai privacy. So apa yang cikgu boleh buat adalah, cikgu copy, contohnya sampai can sikit. Okay, cikgu copykan semua email ini. Kemudian cikgu kembali kepada pendidikan civic. So dekat sini cikgu pastekan. Cikgu paste, add recipients dan dia akan keluarkan semua jenis, semua email pelajar. Dan kita tekan invite. So bila kita tekan invite, so kita nampak kita dah dapat invite pelajar-pelajar ini. Okay. Alright. So kalau mereka dah dapat masuknya, kita akan dapat sini dia akan jadi hitam. Kalau belum lagi, dia akan masih keluar invited. So ini adalah cara kita untuk masukkan pelajar kita. Okay, so saya harap video ini dapat membantu pelajar, membantu cikgu at least macam mana nak buat Google Classroom. Okay, yang first step kita invite pelajar. Okay, itu sahaja. Terima kasih.